Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas ulang kaji untuk alih bentuk komunikasi semester 3 pengajian am. Okey, untuk kali ini kita akan bincangkan tentang bagaimana cara untuk menulis ayat idea dan huraian data, fokus kepada pola perbandingan. Okey, memandangkan cikgu lihat ramai lagi pelajar cikgu yang masih confused bagaimana cara untuk menulis ayat idea dan juga ayat huraian data bagi pelbagai bentuk soalan yang berkaitan dengan pola perbandingan. Jadi kali ini cikgu akan cikgu akan kongsikanlah bagaimana cara untuk menulis ayat idea dan huraian data berfokus khas kepada pola perbandingan. Okey? Jom kita teruskan. Welcome to YouTube channel Zalina Basri. Okey, untuk kali ini, kelas kali ini kita akan fokus kepada penulisan ayat idea dan huraian data ke pola banding khas untuk pada tahun. Okey, cikgu pilih cikgu pilih soalan STPM 2018, soalan nombor 17. Okey, di mana soalan ini kita pernah bincangkan dalam kelas yang lepas. Okey, kita pernah bincangkan bagaimana cara untuk menganalisa datanya. Okey, kali ini cikgu fokus kepada bagaimana untuk menyelesaikannya bagi pola perbandingan. Bagaimana cara untuk menulis ayat idea ni dan juga huraian datanya. Okey, kita lihat sebentar apakah kehendak soalan bagi soalan ini ya. Okey, daripada soalan ni kita dapati kehendak soalannya di sini kemasukan pelabur asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan 2010, tafsirkan kewujudan keadaan demikian. Bermakna soalan ini format jawapannya ialah 4 tambah 0. Okey, format jawapannya. Okey, format jawapannya 4 tambah 0 dan kehendak soalannya ialah kita tak tahu. Okey, dia minta apa? Masukkan pelabur asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010. Bermakna jika kita tak tahu, ini ialah pola umum. Okey, pola umum 4 tambah 0. So, apakah 4 perenggan tu? 3 perenggan, kita pilih untuk menjawab 3 untuk pola perubahan dan 1 untuk pola perbandingan. Okey, 1 untuk pola banding. So, hari ni kita akan fokus kepada pola banding ni. Macam mana kita nak jawab pola banding ni. Okey, okey, jadi hari ni kita akan lihatlah bagaimana untuk menulis ayat idea dan huraian data untuk pola perbandingan ni. Okey, kita lihat dekat sini untuk menjawab pola perbandingan, kita kena baca semula soalan. So, jika kita baca, kita baca semula. Kemasukan pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010. Jadi, kita lihat kat sini, kehendak soalan ini, dia minta kita analisa data mengikut tahun. Okey, apa clue dia di sini? Pada tahun 2009 dan pada tahun 2010. Jadi, apa yang kita kena faham kat sini ialah dia minta kita analisakan tahun 2009 apa dia yang paling tinggi dan yang paling rendah, tahun 2010 apa yang paling tinggi dan yang paling rendah. Okey, sebab sekarang kita fokus kepada pola banding saja ya. Okey, jadi sekarang kita dah tahu kita nak analisa pola perbandingan pada tahun 2009 dan 2010. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ini datanya setelah kita keluarkan maklumat daripada catapai tadi. Ini data yang kita perolehi. Okey, terdapat 2 maklumat di sini iaitu jumlah pelaburan dan peratus.
Okey, jadi sekarang kita nak lihat jadual ini untuk menganalisa pola perbandingannya. So ingat, pola perbandingan mesti ada tinggi dan rendah. Okey, jadi kat sini kita ada tahun 2009 dan tahun 2010. Okey, jadi kita tulis kat sini 2009 dan 2010. Kita nak lihat apa hasil analisa data kita nanti. Okey. Jadi kat sini kita lihat jumlah pelaburan yang paling tinggi tahun 2009 ialah Amerika Syarikat dan yang paling rendah ialah China. Dan peratusan yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat dan yang paling rendah China. Cikgu tulis C pula kat sini. Okey, untuk tahun 2010 jumlah pelaburan yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat, yang paling rendah ialah China. Dan peratusan yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat dan yang paling rendah ialah China. Okey, jadi di sini kebetulan datanya adalah daripada negara yang sama. Dia boleh jadi berbeza-beza, tetapi kebetulan soalan kali ini diberi datanya daripada negara yang sama untuk kedua-dua tahun. Okey, jadi kita tuliskan saja datanya dekat sini, kita keluarkan supaya senang untuk kita menganalisa dan merancang jawapan kita untuk seterusnya. Okey, tahun 2009 yang paling tinggi untuk jumlah dan untuk peratus. Okey, jumlah dan peratus. Jumlah yang paling tinggi Amerika Syarikat, peratus dia juga Amerika Syarikat. 2010 juga yang paling tinggi Amerika Syarikat, peratus juga Amerika Syarikat. Yang paling rendah China, peratus dan jumlah. 2010 yang paling rendah China, peratus dan jumlah. Alright, kita dah lengkapkan data kita. Jadi sekarang bolehlah kita teruskan dengan menulis jawapan. Okey, jom kita lihat. Okey, tadi ingat yang paling tinggi tadi Amerika Syarikat dan yang paling rendah China. Jadi bagaimana cara untuk menulis ayat idea? Okey, jadi ingat ayat idea kita akan tulis untuk pola perbandingan kehendak soalan ini pada tahun. Ingat pada tahun. Pada tahun. Jadi bagaimana cara untuk menulis ayat ideanya? Okey, di sini kemasukan pelaburan asing. Okey, kenapa cikgu mulakan dengan kemasukan pelaburan asing? Okey, kebanyakan pelajar tanya cikgu, kenapa tak mula dengan pada tahun 2009? Yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa? Okey, ini ialah kaedah baru untuk menulis, kaedah yang terkini yang cikgu dapat setelah cikgu menganalisa jawapan-jawapan daripada soalan-soalan STPM yang terkini. Okey, digalakkan untuk menulis ayat idea mulakan dengan isu soalan. Jadi soalan ini isunya ialah kemasukan pelaburan asing. Jadi kita tulis dulu kemasukan pelaburan asing, kemudian baru kita nyatakan pada tahun. Okey, jadi di sini kita mulakan dengan kemasukan pelaburan asing. Pelaburan asing ini isunya okey, pada tahun 2009 dan tahun 2010. Kita tulis pula yang pertama kita tulis isunya, yang kedua kita tulis tahunnya. Tahun. Pada tahun. Okey, ini yang kedua. Okey, kemudian barulah kita tuliskan pola. Yang paling tinggi negara mana dan kemudian yang paling rendah negara mana. Tiga ni polanya. Okey, dan siapa yang terlibat. Kena sebutlah. Ni kalau tak sebut negara yang terlibat ni salah lah. Maksudnya data kita, maklumat kita tak lengkap dalam ayat idea. Dia masih ada 4. Okey, dalam ayat idea. Okey, sekejap cikgu besarkan sikit dia punya tulisan ni. Okey, ayat idea
Dalam ayat idea ni yang penting mula-mula mesti ada isu. Kemudian yang kedua tahun. Yang ketiga, step dia yang ketiga kita nyatakan polanya tinggi siapa, okey, tinggi negara mana, kemudian rendah negara mana. Okey, ini ikut urutan. Barulah selamat. Okey, mulakan dengan isunya kemasukan pelabur asing. Kemudian pada tahun 2009 dan tahun 2010. Ini kebetulan kedua-dua maklumat ni data ini sama maklumat datanya Amerika Syarikat tahun 2009 dan 10. Yang paling tinggi dan yang paling rendah datanya sama. Okey, kalau tak sama kamu kena sebut satu-satu. Pada tahun 2009 negara mana dan tahun 2010 negara mana. Okey? Okey, kemudian yang ketiga ni, yang kedua tahunnya, yang ketiga polanya, dan yang keempat mesti ada inilah negara-negara yang terlibat. Yang keempat negara yang terlibat. Bergantunglah negara ke, item je ke, Okey, kena ada ketiga-tiga perkara ni. Ada tak? Cuba lihat dalam ayat idea ni, ada tak cikgu tulis nilai dia? Berapa RM ke, berapa orang ke? Tak ada kan? Okey, jadi tak ada. Dalam ayat idea pastikan tidak ada nilai mutlaknya ke, peratusnya ke, apa ke, tak ada. Okey, hanya 4 perkara ini sahaja yang perlu ditulis di dalam ayat idea. Ingat tu. Okey. Jadi sekarang cikgu tekankan kepada soalan yang berkaitan dengan kehendak soalannya pada tahun. Jadi ikut step ini. Okey, yang pertama ialah isu, yang kedua tahun. Okey, isunya kemasukan pelaburan asing, yang kedua tahun pada tahun 2009 dan tahun 2010. Kemudian polanya yang paling tinggi, negara mana, negara yang paling rendah, negara mana. Okey. Okay. Kalau jika kamu ikut urutan ini, selamatlah. Okey, boleh dapat markah idea, boleh dapat 1. Okey, 1 markah. Okey, kita teruskan dengan ayat huraian data. Okey, diharap pelajar ambil berat cara untuk menulis ayat idea ni, kerana kalau ayat idea salah maka huraian data tidak dapat dikira. Rugilah. Salah satu je. Okey, salah satu je dekat ayat idea ni. Contohnya kamu tak tulis nama negara China tu, kamu tak tulis, burn semua sekali. Perenggan kamu yang perenggan pola perbandingan kamu ni burn. Jadi rugi. Jadi berhati-hati. Okey, pastikan cukup 4 maklumat dalam ayat idea ni. Okey. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana untuk menulis huraian data. Okey, huraian data untuk pola perbandingan pada tahun. Okey, cikgu tulis mula. Okey, pada tahun kita boleh mulakan. Okey, kita boleh mulakan dengan pada tahun. Tadi kamu nak tulis pada tahun ni, kamu minta untuk tulis kat depan kan? Boleh tak nak tulis pada tahun 2009 kemasukan pelaburan asing? Boleh, tapi digalakkan kamu mulakan dengan isu. Okey, itu lebih up to date lah. Kita buat yang lebih mesra sikit. Nak cerita pasal apa? Pasal kemasukan pelabur asing. Okey, tapi kalau dekat dalam huraian data, kamu boleh mulakan dengan pada tahun. Tapi ingat, untuk soalan pola perbandingan, nak mulakan ayat huraian data tu, mulakanlah dengan sebagai bukti. Boleh tak nak tulis sebagai contoh? Biasanya sebagai contoh ni, kalau dia ada banyak data, kita pilih satu je, jadi kita gunakan sebagai contoh. Tapi yang ini kita memang ambil data khas untuk pada tahun 2009 tu, so kita tulislah sebagai bukti. Okey, sebagai bukti, pada tahun 2009 kemasukan pelaburan asing dari Amerika Syarikat menyumbang sebanyak
RM2347.1 juta daripada jumlah keseluruhan RM5215.8 juta, iaitu 45.0%. Ni pun tak lengkap. Daripada sorry. Ni lengkap dah. Okey, jadi sampai sini. Ini untuk data yang paling tinggi tadi. Ni manakala China yang paling rendah untuk tahun 2009. Okey, jadi pada tahun 2009 kemasukan pelaburan asing dari Amerika Syarikat. Okey, ini data yang paling data untuk yang paling tinggilah pada tahun 2009 tu. Yang cikgu nak tekankan kat sini ialah kamu dah nyatakan pada tahun. Kamu masih lagi perlu menulis semula isunya. Barulah ayat tu lebih jelas. Boleh tak kalau tertinggal cikgu? Tertinggal tak apa. Sebab kamu dah tulis dekat ayat idea. Dan juga kamu dah tulis dekat intro tadi. Tetapi digalakkan kamu tulis semula. Kalau panjang, ringkaskan supaya ia menyokong idea kamu ni dengan soalan. Contohnya boleh tak nak tulis pelaburan asing? Pelaburan asing kenapa? Jadi kurang jelas. Jelaskan kemasukan pelaburan asing. Itu lebih jelas. Pada tahun 2009 kemasukan pelaburan asing dari Amerika Syarikat menyumbang kepada sebanyak jadi yang cikgu nak tekankan kat sini untuk pola perbandingan, beza dia dengan pola perubahan ialah datanya iaitu angka nilai-nilai ni. Ini nilai yang sebenar. Dalam pola perubahan pun ada nilai sebenar juga. Sebanyak RM2347.1 juta. Data ni mesti ditulis. Jangan salah. Sebab apa? Sebab kalau salah satu ni, maka uraian data semua tak dapat markah. Sebab maklumat tak lengkap dan tak sukar difahami. Jadi pastikan lengkap sebab kamu salin je daripada jadual. Itu satu. And then disambung dengan daripada jumlah keseluruhan. Ini ialah yang membezakan pola perubahan dengan pola perbandingan. Ayat ni. RM2347.1 juta daripada jumlah keseluruhan RM5215.8 juta, iaitu 45.0%. Ini yang membezakan pola perbandingan dengan pola perubahan. Jadi pastikan dalam jawapan kamu, jika lengkap maklumatnya, maklumat dalam jadual tu lengkap, ada jumlah dan kamu boleh kirakan peratusnya, maka mesti ada data ni, mesti ada nilai dia yang sebenar, mesti ada perkataan daripada jumlah keseluruhan, mesti nyatakan berapa nilai jumlah keseluruhan tu, dan mesti kirakan berapa peratus data tu daripada jumlah keseluruhan tu. Barulah ini menunjukkan dia ini ciri-ciri pola perbandingan. Kalau tak ada peratus, salah. Kalau tak ada jumlah keseluruhan, salah. Kamu nyatakan menyumbang sebanyak RM2347.1 juta saja. Titik. Salah. Tak lengkap. Tidak menunjukkan ciri-ciri pola perbandingan. Sebab kita nak nyatakan dia ni pada tahun ni berapa nilai dia daripada jumlah keseluruhan? 45%. Yang paling tinggilah. Macam tu. Ini ciri-ciri penting. Jadi cikgu sangat menekankan perbezaan antara pola perbandingan dengan pola perubahan. Penulisan ayat huraian datanya. Kalau pola perbandingan mesti ada peratus dan jumlah keseluruhan. Berapa? Kalau pola perubahan tak ada. Kaedahnya lain. Jadi pastikan mesti ada. Kalau pola perubahan, ayat bawah ni dia tak ada jumlah keseluruhan berapa peratus. Jadi pastikan kamu menulis dengan betul berapa nilainya daripada jumlah keseluruhan, berapa atau berapa peratus. Tu mesti ada. Harap beri perhatian. Seterusnya disambung dengan ni yang tadi yang paling tinggi, manakala China menyumbang sebanyak berapa daripada jumlah keseluruhan RM berapa juta,
iaitu 3.1%. Okey, ini untuk pada tahun 2009. Okey, jadi lihat dinyatakan kedua-duanya. Okey, bawah ni ialah sebab lah. Kerana tadi soalan kita ialah 4 tambah kosong. 4 tambah kosong dalam setiap perenggan mesti ada sebab. Okey, seterusnya kita lihat pada tahun 2010. Okey, kenapa cikgu asingkan 2009 dengan 2010? Sebab dia panjang sangat kan? Nampak tak? Panjang sangat. Ini satu perenggan, cikgu asingkan. Yang ni pun satu perenggan. Boleh? Boleh. Nak asingkan pun boleh. Nak dalam satu perenggan yang panjang pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tapi boleh nak buat dua perenggan. Masih lagi dikira sebagai satu maklumat. Masih lagi boleh dapat markah. Syaratnya mesti tulis dengan lengkap. Jangan hilang sebarang unitnya dan tempohnya dan nama negaranya. Maklumat mesti ada walaupun dia berasingan paragraf perenggan. Okey, sama juga dengan yang ini. Yang ini nak tulis semula tak sebagai bukti? Sebagai bukti. Nak tulis ke tak payah? Nak tulis ke tak payah? Tak payah. Sebab ini adalah sambung daripada perenggan yang atas tadi. Okey, jadi kamu tulis ni mesti nyatakanlah tahunnya, isunya, okey, nama negaranya, menyumbang sebanyak, nilai sebenarnya berapa. Okey, ingat ini identiti untuk pola perbandingan daripada jumlah keseluruhan berapa juta dan ini berapa peratus. Okey, sama juga China. Okey, datanya sama. Okey, diharap pelajar faham cara untuk menulis ayat idea dan juga ayat huraian data bagi soalan pola perbandingan ni. Okey, jadi kat sini maklumat yang cikgu beri ialah, okey, cikgu ulang semula. Okey, ayat idea mesti ada isu, mesti ada tahun, mesti ada polanya dan mesti ada nama negaranya dan disusun mengikut urutan isu, tahun, pola, nama negara. Okey, dalam satu ayat. Kemudian barulah dituliskan huraian datanya, mulakan dengan sebagai bukti pada tahun, isunya, nilainya dan mesti ada identiti seterusnya. Ini jumlah keseluruhan. Okey, huraian data mesti ada, huraian data mesti ada sebagai bukti. Sopanlah sikit kan. Barulah kita nak mulakan ayat. Okey, sebagai bukti, macam tu. Kemudian diikuti dengan isunya. Okey, kita teruskan lagi dengan nama negara. Nak tulis kat belakang pun boleh, yang penting mesti ada data ni. Okey, yang keempat, berapa nilainya? Nilai mutlak. Dan daripada berapa? Berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Okey, dalam huraian data. Nak susun terbalik-terbalik boleh tak? Boleh. Okey, tetapi ni isu sebagai bukti tahun. Okey, tapi mesti boleh faham. Tapi cikgu galakkan ikut je lah macam ni. Okey, itu cara huraian datanya. Okey. Jadi kesimpulannya dekat sini, pelajar perlu beri perhatian. Apa yang perlu diberi perhatian ialah format penulisan ayat idea. Okey, mesti ada 4 perkara tadi. Okey, ayat idea mesti ada 4 perkara tadi. 4 perkara. Yang pertama, isu. Yang kedua, tadi pada tahun. Yang ketiga, apa tadi? Pola. Dan yang keempat, nama negara atau item yang terlibat. Okey, itu dalam ayat idea. Mesti dimulakan dengan isu. Ikut urutan ni. Okey, ikut urutan. Kemudian, asas huraian data pola perbandingan.
mesti ada nilai sebenarnya atau nilai mutlaknya, mesti ada nilai peratus, berapa peratus daripada jumlah keseluruhan tu berapa RM. Okey, yang ni pun mesti ada. Kalau pada tahun bolehlah dimulakan dengan kalau pada tahun boleh dimulakan dengan huraian data. Tadi cikgu cakap mulakan dengan sebagai bukti pada tahun, mulakan dengan pada tahun sebab kamu nak jawab soalan pada tahun. Sebagai bukti pada tahun bila apa isunya, kemudian berapa negara mana, kemudian berapa nilai mutlaknya, dan seterusnya berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Dah siap. Diharap pelajar boleh faham. Thanks for watching.